insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Tidaklah kita dikumpulkan oleh Allah kecuali Allah Ta'ala ingin menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat kebaikan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih saya kepada pengurusi majlis dan juga ahli jawatankuasa masjid ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di ambang Ramadan, yang mana tidak lama lagi kita akan bertemu dengan tetamu Allah. Satu bulan yang amat dirindui oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala telah mempadukan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyeru kepada orang yang beriman, kerana sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ia akan diberi tanggungjawab ataupun amanah yang begitu besar, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, dia kena abdikan diri kepada Allah, mengikut segala perintah Allah. Dan setiap umat didatangkan Rasul untuk membawa umat itu mengabdikan diri kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Tidaklah kami bangkitkan satu umat itu kecuali didatangi seorang Rasul, dan Rasul itu akan mengajak manusia sembahlah Allah dan tinggalkanlah perkara-perkara taghut, seperti penyembahan patung berhala dan seumpamanya. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah kena taat. Allah Ta'ala telah mencipta Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala menciptanya dan didudukkannya di dalam syurga Allah. Maka bila duduk di dalam syurga, Allah Ta'ala telah menetapkan hukum hakam, peraturan Allah. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampir pokok ini, maka kamu akan menjadi orang yang menzalimi diri sendiri. Maka larangan di dalam syurga adalah mengenai jangan makan. Maka seolah-olah Allah Ta'ala berkata, wahai Adam dan Hawa, berpuasalah kamu daripada makan buah daripada pokok ini.
Jangan hampir. Hampir pun tidak boleh, dengan arti kata kalau hampir pun tidak boleh, makan buah dan sebagainya tidak boleh. Namun demikian, wa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan telah menipu daya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bila mana syaitan menggoda, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khudzi wa mungkin la yabla. Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang menyebabkan kamu ini kekal di dalam syurga dan kerajaan yang begitu besar dan tidak putus-putus kerajaan kamu. Nabi Adam mengatakan sudah tentu, kerana duduk di dalam syurga ini mau kekal kerana nikmat yang begitu banyak. Maka akhirnya digodanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu Siti Hawa meminta Nabi Adam agar makan buah yang dilarang oleh Allah. Maka Nabi Adam makan. Bila Nabi Adam makan sahaja daripada buah yang dilarang oleh Allah, daripada menghampiri pokok yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kul nahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Keluarlah kamu wahai Adam dan Hawa daripada syurga ini, dan satu hari nanti akan datang hidayat aku, dan seandainya engkau itu mengikut hidayat aku, hidayat Allah, petunjuk Allah, kamu tidak akan berduka cita dan tidak akan bersusah hati lagi. Maka Nabi Adam AS jatuh di atas muka bumi. Segala pakaian keindahan dalam syurga diluncurkan. Akhirnya jatuh di atas muka bumi. Lalu Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala menceritakan di antara awal-awal manusia yang ingkar kepada Allah, tidak mengikut itu, Nabi Adam tidak mengikuti perintah Allah disebabkan dengan makan. Namun demikian, Nabi Adam adalah orang yang pertama bertaubat kepada Allah. Maka Nabi Adam orang yang melakukan kesalahan. Dia orang yang pertama melakukan kesalahan. Dia adalah orang pertama yang bertaubat kepada Allah. Maka dosa telah ditunjukkan bagaimana kesalahan Nabi Adam, dan Nabi Adam juga menunjukkan bagaimana bertaubat kepada Allah. Maka ambil bahagian taubat yang dibawa oleh Nabi Adam, maka jauhkan diri daripada maksiat, daripada melakukan dosa. Namun Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam orang yang sangat mulia. Kenapa? Daripada Nabi Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. Maka daripada Nabi Adam dan Siti Hawa lahirnya manusia yang ramai, terdiri daripada para nabi, para rasul, orang solehin. Ini menunjukkan Nabi Adam insan makhluk Allah yang mulia, kerana daripada Nabi Adam lahirnya manusia yang mulia seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memberitahu bagaimana penciptaan manusia. Penciptaan manusia yang Allah Ta'ala telah mencipta segala roh, segala arwah, segala roh. Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Maka roh tadi ditanya oleh Allah, adakah aku ini Tuhan kamu? Bahkan dia benar, kami menyaksikan. Kami menyaksikan kamu adalah Tuhan aku. Ini Allah Ta'ala menciptakan roh. Kita kalau tidak ada roh, sama dengan batang kayu, tak ada apa-apa. Apakah yang membezakan kita boleh bergerak? Apakah memang yang membezakan kita boleh bercakap, berjalan? Kerana ada roh di dalam hati, dalam diri kita. Kalau tidak ada roh, maka terpisah, tercabut roh daripada jasad seseorang, maka bermakna dia sudah mati, sudah tidak ada apa-apa, sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Maka dengan ada roh, roh itu ditanya oleh Allah. Allah Ta'ala mencipta manusia, lalu Allah Ta'ala suruh roh beribadat kepada Allah. Roh tidak boleh beribadat, lalu diciptanya jasad. Jasad adalah sarung kepada roh. Jasad adalah, kita katakan bahawa dia hanya satu bekas untuk mengisi roh kita.
dan diminta kepada kita agar membersihkan roh kita daripada dosa. Maka Allah Ta'ala mencipta akal. Allah Ta'ala mencipta akal. Allah Ta'ala bertanya kepada akal, wahai akal, siapakah kamu, siapakah aku? Akal mengatakan, ana abdun wa anta rabbun. Aku hamba, kamu Allah Ta'ala, kamu Tuhan. Akal patuh kepada Allah. Maka orang yang mengikut akal, dia akan membawa kepada kepatuhan dia kepada Allah. Allah Ta'ala mencipta nafsu. Allah Ta'ala tanya kepada nafsu. Diciptanya nafsu dan diletakkan kepada jasad-jasad manusia. Semua manusia ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tak makan kita, tak tidur kita, tidak berkahwin kita, tidak ada apa-apa. Tapi kerana ada nafsu, sampai masa kita tidur, sampai masa kita makan dan sebagainya, maka Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala masukkan di dalam jasad. Tapi nak beritahu penciptaan nafsu, Allah Ta'ala tanya, siapakah kamu, siapakah aku? Kata Allah. Nafsu mengatakan, aku, kamu. Inilah makhluk yang sombong, nafsu tadi. Anak-anak, anta. Lalu Allah Ta'ala membakar nafsu di dalam neraka itu selama 100 tahun. Selepas dibakar selama 100 tahun, Allah Ta'ala tanya, siapakah kamu, siapakah aku? Aku, kamu. Nafsu masih lagi tidak mengaku Allah Ta'ala. Lalu dibakar lagi 100 tahun. Di antara yang dibakar, nafsu makan. Selepas dibakar, yang ketiga, 300 tahun sudah dibakar, siapakah kamu? Lalu nafsu mengatakan, ana abdun wa anta rabbun. Aku adalah hamba, engkau adalah Tuhanku. Maka Allah Ta'ala meletakkan nafsu ini di dalam jiwa, di dalam roh seseorang tadi, yang mana nafsu ini telah dibakar beberapa tahun, diletakkan kepada manusia, kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, diberi nafsu. Maka nafsu inilah penghalang beribadat kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan yang menghalang kita melakukan ibadat ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Dan musuh yang begitu kuat menentang kita, menghalang kita buat ibadat, nafsu dan syaitan. Maka bagaimana nak menjatuhkan, nak melemahkan nafsu? Kalau tidak ada nafsu, kalau tidak ada jalan pengobatan nafsu, kita payah nak beribadat. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala nak mendidik hati manusia. Di antara jalan untuk menundukkan nafsu adalah dengan jalan puasa. Jalan puasa, ini jalan nak menundukkan nafsu. Kalau tidak ada jalan puasa, payah kita. Datang anak muda jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ini mahu berkahwin tetapi tidak ada bekalan, tidak ada nafkah, tidak ada duit sebagai contoh. Nabi mengatakan, kalau kamu ini ada bekalan, ada nafkah, maka kahwinlah kamu. Dan kalau tidak ada, maka hendaklah kamu berpuasa. Kerana puasa itu sebagai perisai, sebagai benteng untuk melakukan maksiat kepada Allah. Maka dengan jalan, bila seseorang itu berpuasa, ketika berpuasa, maka nafsu akan dikalahkan. Kerana nafsu cukup takut orang yang menahan lapar. Sehingga ada satu orang Rasul, saya lupa dah Rasul itu. Satu hari syaitan, dia bertanya dengan syaitan, pernahkah kamu berjaya menggoda aku? Kata pernah. Bila sekali? Masa bila? Ada satu hari kamu ini makan terlalu kenyang. Makan kenyang. Maka hari itu aku berjaya menggoda kamu. Kata Rasul itu, mulai hari ini aku tidak mau makan kenyang-kenyang lagi. Kata syaitan, kalau macam itu aku tidak mau lagi memberitahu rahsia aku berjaya mengalahkan orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadan. Itu baru mukaddimah baru tu. Kita cakap bab lebih yang biasa kalau cakap bab fiqh tu biasa dah. Maka dalam keadaan itu Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadan.
Bulan Ramadan ini kutiba alaikumusiyam, dipadukan oleh Allah Ta'ala itu berpuasa. Allah Ta'ala mempadukan orang itu berpuasa. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan berpuasa? Kerana Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita cara-cara untuk melawan hawa nafsu yang cukup jahat, cukup buruk dan sebagainya. Maka ulama Imam Al-Ghazali mendatangkan orang yang melawan nafsu itu dia kena menjalani 4 peringkat ataupun 4 mujahadah. Yang pertama, dia kena menahan lapar dan dahaga, kurangkan makan, kurangkan minum. Yang kedua, kurangkan tidur. Yang ketiga, kurangkan bercakap. Yang keempat, kurangkan bergaul. Boleh buat tak tu? Kurang makan dan minum, kurang bercakap, kurang bergaul, dan juga kurang tidur. Maka bila dikatakan bahawa kurang makan dan minum, itu jalan puasa. Jalan puasa. Yang kedua, kurang bercakap. Kurang bercakap itu jalan zikir. Jangan diam saja. Kerana Imam Ghazali kata jangan bercakap. Orang beri Assalamualaikum pun tak jawab, tanya pun tak jawab, diam saja. Tidak. Itu dikatakan kurang bercakap itu dengan memperbanyakkan zikir. Dan yang ketiga, kurang bergaul. Kurang bergaul, memperbanyakkan uzlah dan bertafakur. Dan duduk di tempat-tempat yang baik, di masjid, di pengajian ilmu dan sebagainya. Ini satu bentuk tabiat hati dan nafsu. Dan yang keempat ini suka, ini payah, kurang tidur. Kita ini tidur, sentiasa tidur saja. Dalam kuliah pun tidur. Tak ada lagi ni maknanya. Tak jumpa lagi ni. Jadi nak beritahu yang keempat, kurang tidur untuk berjaga malam. Berjaga malam untuk melakukan ibadat. Keempat-empat ini amat suka untuk kita nak melakukannya. Boleh jadi masa makanan tak sedap, kita kata saya makan sikit saja sebab makanan tak sedap. Macam makanan sedap, sepinggan pun tak cukup. Maka keempat mujahadah yang diajar oleh ulama ini, kurang makan dan minum, kurang tidur, kurang cakap, kurang bergaul, itu boleh dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan satu bulan yang penuh dengan rahmat. Nabi SAW bersabda, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berpuasa semata-mata kerana Allah, wahtisaban, untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, dengan penuh keimanan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya. Dengan cara berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan bulan ini bulan yang penuh rahmat. Awaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan akhirnya adalah kelepasan daripada azab api neraka Allah. Kita kena faham hadis ini. Hadis ini adalah satu tawaran yang besar yang Allah Ta'ala tentukan. Kita sebelum Ramadan tawaran apa? Tu tawaran jualan murah. Belum masuk Ramadan sudah ada tawaran jualan potongan apa? Potongan harga, potongan gila dia ada. 90%, macam-macam ada. Ingat, Allah Ta'ala telah memberi tawaran melalui lidah baginda Rasulullah SAW. Awalnya adalah rahmat. Awal rahmat di bulan Ramadan apa dia? Dikatakan bahawa sesiapa yang menunggu Ramadan dalam keadaan dia sangat rasa rindu dan rasa gembira dengan kedatangan Ramadan, dia akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Sehingga sahabat berjumpa Rasulullah SAW, kalau boleh bulan Ramadan itu sentiasa setiap bulan Ramadan. Kita nak tak? Kalau kita setiap bulan Ramadan, kita mikir Allah nega payah.
kerja pun payah, makan sama, kuruhlah aku ini. Kalau setiap bulan Ramadan, sahabat tidak, sahabat mahu setiap bulan itu Ramadan. Tetapi Allah Ta'ala beri bulan Ramadan ini bulan hanya 1 tahun sekali sahaja, dan dipenuhi dengan tawaran-tawaran daripada Allah, rahmat. Apa dia rahmat? Dikatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghaliqati abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatish syayatin, dan dibelenggu syaitan. Apa maksudnya dibuka pintu-pintu syurga? Yakni digandakan akan pahala. Orang yang melakukan ibadat sunat, dia dapat pahala umpama ibadat wajib pada bulan yang lain. Dia buat ibadat wajib di bulan Ramadan, dia digandakan pahala sebanyak 70 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Kerana Nabi bersabda, wasaumu li wa ana ajri bihi, puasa ini daripada aku, kerana aku akan balas orang-orang yang berpuasa. Dan bulan Ramadan ini, bila mana sahaja masuk awal-awal bulan Ramadan, tercatat di dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahawa akan ada penyeru daripada langit. Itu para malaikat menyeru, wahai ya ahlal khair, wahai orang yang melakukan kebaikan, teruskan melakukan kebaikan. Yang sudah sembahyang jemaah, yang sudah pergi ke masjid, yang sudah baca Quran, teruskan baca Quran. Kalau dahulu baca Quran 1 hari 1 muka, 1 hari 10 lah 1 juzuk. Tambah buat amal ibadat. Ini seruan daripada malaikat. Setiap malam dia seru, wahai orang yang melakukan kebaikan, bangun, buat ibadat. Dan seruan ini juga ditujukan, ya ahla syar, wahai orang yang melakukan kejahatan, cukup kamu berhenti, jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Bahkan kembali kamu kepada Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini bulan rahmat, bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila berada di bulan Ramadan, wasufidatish syayatin, maka dibelenggu syaitan-syaitan. Apa yang kita faham dibelenggu syaitan-syaitan? Saya nak tanya jemaah sini, setiap tahun ceramah mengenai Ramadan. Saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan syaitan itu dibelenggu? Mungkin ada yang memahami bahawa syaitan itu akan terikat. Boleh jadi dekat tiang tu, tengah tu ada syaitan. Tiang ni ada syaitan, kena ikat bulan Ramadan. Maka syaitan berkata, jagamu. Lagi lepas Ramadan jaga kamu. Sedap saja sembahyang depan aku. Ada begitu? Syaitan kena ikat begitu? Tidak. Yang dimaksudkan syaitan itu diikat adalah bila mana orang-orang yang beriman kepada Allah, dia melakukan amal ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala gandakan pahala, Allah Ta'ala naikkan iman dia. Bila imannya tinggi, imannya kuat, imannya sudah besar, maka syaitan menjadi lemah. Syaitan jadi lemah. Kenapa? Kerana iman seorang itu kuat. Macam kita lah. Kita kalau dengan budak kecil, kita gagah lah sebab dia kecil. Tapi kalau jumpa dengan ahli gusti, kita tarah lalu. Mak dia gagah. Contohnya, maka dikatakan bahawa bila sahaja orang beriman, dia melakukan ibadat puasa, maka Allah Ta'ala beri kekuatan iman. Bila kuat iman, maka syaitan tidak mampu untuk melemahkannya, menggodakannya. Maka dia diumpama dibelenggu. Tak boleh buat benda-benda. Kan kata dia dibelenggu, kena ikat rata, dia nak gerah tu tak. Dan tapi kalau orang yang tidak mengambil peluang, maka lemahlah dia. Syaitan tetap menggoda dia. Bagi orang yang mengikut hawa nafsu dan seumpamanya, maka ini kelebihan. Kemudian Allah Ta'ala bagi suruh melakukan amal ibadah berpuasa kita di siang hari dengan bukan sekadar menjaga makan dan minum sahaja daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan menjaga anggota mata kita, lidah kita, telinga kita, tangan dan kaki kita agar tidak melakukan perkara yang mengurangkan pahala. Bukan sekadar untuk menunaikan ibadat yang wajib sahaja asal saya sudah berpuasa, tidak, tetapi menjaga juga jangan melakukan perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Sesiapa yang tidak menjaga mata, kurang pahala puasanya. Sesiapa yang tidak menjaga telinga, maka kurang pahala puasanya. Ni bulan Ramadan masih lagi dengar kuskus hatta hidil pagahil. Itu saja saya tahu, lain saya tak tahu. Maka tak jaga telinga, tak jaga lidah, maka kurang pahala. Dalam waktu yang sama juga, seseorang itu mesti kena menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadat.
melakukan ibadat di siang hari dengan membaca Quran, dan jangan banyak tidur kerana kita akan rugi masa untuk beribadat. Lalu ditanya, ada orang mengatakan bahawa kalau tidur di bulan Ramadan itu pahala. Tidur di bulan Ramadan yang mendapat pahala itu adalah tidur kerana terlalu letih beribadat di malam hari. Selalu letih. Kita lepas tidur, tak tahu lagi, sambung lagi. Lepas tu, lepas bangun main tu, tidur lagi, tak asal lagi, tidur lagi. Bangun-bangun, habis kita kerugian masa. Kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, wallahu a'lam. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kita melakukan amal ibadat kepada Allah di siang harinya. Dan ketika berbuka puasa, hendaklah mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah berbuka puasa ni? Di dalam kitab Arab, dalam kitab fiqh dia kata wa yusannu fitru ala tamrin, disunatkan berbuka dengan buah tamar. Jangan tidak ada buah tamar, buah kurma untuk berbuka puasa ikut sunnah Nabi. Bila masuk saja azan, segerakan berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Dan bila segera berbuka puasa, makan buah kurma, minum air, terus sembahyang. Jangan terus makan banyak-banyak. Nanti kalau kita makan banyak-banyak, lemah beribadat. Kenapa saya mengatakan demikian? Baik. Ketika mana kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, maka ketika itu nafsu kita suruh makan, nafsu kita suruh minum, tetapi kita tahan diri, maka pada peringkat awal kita akan berlawan dengan nafsu kita. Nak makan, nak minum, teringat makanan, tapi bila tengah hari, asar, sudah tak lupa dah pada makan minum. Kerana ketika itu nafsu sudah tidak boleh mengawal kita. Ketika itu iman kuat. Kalau nafsu kalah, iman akan kuat, iman akan tinggi, dia tak akan sama-sama naik. Seseorang itu tidak berzina dalam keadaan dia benar-benar beriman. Tidak ada. Lepas sembahyang tahajud terus berjoget. Tak ada. Tak tahu aku ada. Takkan ni tidak ada. Maka ketika iman itu tinggi, maka nafsu itu jatuh. Ketika nafsu itu tinggi, maka iman itu lemah. Sebab itu bila orang mengikut nafsu, maka tak mampulah buat amal ibadat. Bila orang itu melawan nafsu, maka kuat dia melawan nafsu. Maka ketika dia berpuasa, sepanjang hari dia melawan nafsunya, maka ketika itu imannya tinggi. Bila iman tinggi, akan datang iradah, kehendak-kehendak yang baik. Rasa nak baca Quran lah, tengok orang susah, rasa nak infak fisabilillah lah, rasa nak tolong orang lah, rasa nak beri makan kepada orang lah, nak buka puasa tu. Kenapa? Itu datang daripada kesan iman kita setelah kita lawan hawa nafsu. Tetapi cuba bayangkan, kalau pergi di bazar Ramadan, macam-macam ada. Tengok Tok Haji Serban beli, kita pakai serban pun tak beli mana. Jadi nak beritahu, maka habis kita beli makanan banyak-banyak, bila masuk saja azan berkumandang, kita pun makan banyak. Ketika kita makan banyak, nafsu kita yang kalah jadi menang, iman kita jadi lemah. Ketika itu, maka berat kita nak sembahyang maghrib. Betul tak saya kata ni? Akan berlaku begitu. Maka dulu saya memang begitu. Buka puasa tu 3-4 pinggan tu sedang lah, sempat aku ni sayang ni, maknanya masuk azan tu makan banyak-banyak. Akhirnya ada dalam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wal iyazubillah. Kena ambil berat perkara ini. Kita sudah berpuasa berapa belas tahun, kita sudah berpuasa lama mana, kita bimbang kita punya puasa tak dapat apa-apa, yang dapat lapar dan dahaga. Maka ikutlah sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, berbuka dengan buah kurma dahulu, minum air, sembahyang maghrib terlebih dahulu, lepas main maghrib barulah nak makan. Kerana nanti ada di satu tempat dahulu saya pergi hadir untuk majlis berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa ni, di dalam surau penuh, di bawah pun penuh, di luar surau pun penuh. Tetapi bila sembahyang maghrib, lepas makan mereka terus balik. Sembahyang entah 10 orang cukup ke tak cukup. Mana yang penuh-penuh tadi? Mereka hanya makan saja. Bila sudah kenyang, walaupun depan matanya surau ataupun duduk dalam surau, mereka lebih balik, lebih senang balik.
Maka dengan sebab itu digalakkan agar berbuka puasa dengan khema dan air terlebih dahulu, sembahyang, barulah lepas sembahyang itu barulah makan. Sebaiknya jangan makan banyak-banyak sangat kerana kita nak sembahyang tarawih nanti. Ini sebab itu saya selalu cerita, ini pengalaman saya dengan sahabat. Jadi di bulan Ramadan kita buka kitab Arab, baca kitab fiqh, baca selepas pada itu ajak sahabat, petang ni antum datang rumah ana, kita buka, ana nak buat majlis buka puasa sikit. Tak ramai mana, lebih kurang 3 orang 4 orang saja. Jadi oleh kerana tidak ramai, kita pastikan dia kena datang. Kalau tak datang, tak ada majlis buka puasa lah kita nak ajak orang. Maka kita ajak dia, suruh datang juga. Maka dia pun datang awal, pukul 6 lebih tu sudah datang. Maka duduk di luar rumah ni, maka kita pun bercakap tentang agama, bincang. Maka kata isteri saya, bisingnya duduk bercakap, bising riuh. Kemudian bila masuk saja nak dekat beberapa minit nak masuk maghrib, saya pun ajak masuk dalam rumah. Cakap di luar, ajak masuk dalam rumah, tengok ada satu bekas dituduh dengan surat khabar. Duduk depan tu dia orang diam, tak cakap apa-apa. Kita buka tengok buah khema saja. Dia pun diam, dia pun tengok. Saya tengok orang ni, tengok orang ni, orang ni tengok orang ni. Dapur dia kata dah, ustaz ni ajak makan khema aja. Maknanya antara 3 orang tu dia seorang je cakap, ikut sunnah ustaz, dia kata gitu. Ini tanya ke ni main-main ni? Ikut sunnah ustaz. Saya pun kata dengan muka serius, ya sunnah Nabi. Lepas daripada tu makan khema, minum air. Saya tengok dia makan pun dah semangat saja. Tak, biarlah. Tak semangat lah. Kita pun ajak minum. Dia terus nak balik. Kata nanti dulu, kena semayang dulu. Semayang baru balik. Baru boleh balik. Semayang. Saya pergi tengok, takut je lari. Kalau lari saya nak pegang. Maknanya dia ambil semayang dengan saya. Lepas semayang nak balik, nanti dulu semayang sunat dulu. Semayang sunat. Masa semayang sunat, isteri saya pun, saya dah pakat ada orang rumah saya, dia pun hidang. Lepas habis semayang sunat, saya kata ada lagi makan. Ada, ingat tak ada. Maknanya lepas tu baru makan. Bila makan, bagus, semangat. Bising balik cakap. Tadi tak bising. Itu. Jadi nak beritahu bahawa kembali kita kepada sunnah, agar puasa kita kali ini puasa yang benar-benar mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan seterusnya pada waktu malamnya kita akan adakan sembahyang tarawih. Dan sembahyang tarawih ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bahawa bulan Ramadan bulan yang cukup istimewa, yang Allah Ta'ala menambah ibadat. Dan ibadat ini ibadat yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para sahabat berebut-rebut buat, dan mereka merasa cukup rugi kalau ketinggalan sembahyang tarawih. Dan dahulu tidak dipanggil dengan sembahyang tarawih, dipanggil salatul laili, sembahyang pada waktu malam. Maka bila sampai setiap tahun, orang pun kata 8 rakaat bukan 20. Orang ni pun kata 20 rakaat bukan 8. Orang ni kata 28, payah-payah. Ada 28 tak? Tak ada kan? Tak ada 28. Mana benar? Mana yang salah? Dua-duanya benar. Tidak perlu bergaduh. Kita tidak mahu rugikan masa kita dengan 8, 28. Kadang-kadang yang marah buat 20, buat 8 saja. Dia pun tak buat langsung sebenarnya. Akhirnya, baik. Macam mana berlaku ni? Saya menceritakan bahawa zaman baginda Rasulullah SAW, Nabi sembahyang dengan sahabat, sembahyang 8 rakaat berdasarkan hadis sallabina samanin rakaatin. Kata sahabat, kami sembahyang dengan Nabi 8 rakaat. Namun demikian, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa bila orang tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha berapa rakaat yang Nabi sembahyang di bulan Ramadan, maka Siti Aisyah mengatakan bahawa Nabi sembahyang 20 rakaat. Sahabat kata 8, Siti Aisyah kata 20, mana satu betul? Dua-dua betul. Kerana ketika bersama dengan sahabat, Nabi sembahyang 8 sahaja. Oleh kerana Aisyah mengatakan 20, maka ada mengatakan dicukupkan menjadi 20. Kalau 8 ditambah 12. Maka ini Aisyah sembahyang di rumah. Maka Aisyah tengok isteri dia sebagai isteri baginda Rasulullah SAW, dia rapat dengan Rasulullah, dia tahu Rasulullah sembahyang banyak mana di rumah. Maka kata guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah, mengatakan bahawa daripada riwayat Aisyah inilah Sayyidina Umar memahami bahawa Rasulullah SAW telah sembahyang malam itu 20 rakaat. Maka
Maka 20 rakaat itu dicukupkan 20 sebagaimana riwayat Aisyah itu dibuat bersama dengan isteri-isteri Nabi, kerana ada hadis Nabi bila sampai bulan Ramadan Nabi akan mengejutkan isteri-isterinya untuk bangun qiyamul lail. Namun perkara itu sampai kepada Rasulullah wafat, maka sahabat semayang juga masing-masing qiyamul lail masing-masing, ini buat di sini, ini buat di sini dan sebagainya, mereka buat masing-masing. Lalu dalam keadaan macam itu sehingga Rasulullah wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan sebagaimana zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat tahu dia umatnya, masyarakat dibangun malam-malam. Bila bangun malam-malam, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar sudah melihat zamannya sudah tidak sama dengan zaman Sayyidina Abu Bakar, dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar inginkan masyarakatnya mendapat fadilat 20, maka Sayyidina Umar kumpulkan semuanya, buat di masjid ramai-ramai biar dapat belaka. Biar dapat belaka nikmat bid'ah haza. Sayyidina Umar kata inilah sebaik-baik bid'ah. Perkara yang dilakukan ini yang dia ijtihad Sayyidina Umar itu, inilah sebaik-baik. Dan kena ingat ini sahabat Nabi. Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku umpama bintang, mana-mana kamu mengikut sahabat aku, kamu dapat petunjuk. Sedar tak kita kadang-kadang ikut sahabat banyak. Sembahyang Jumaat azan 2 kali itu ikut Sayyidina Uthman Ibn Affan. Kita sembahyang subuh as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Orang tidur pula jawab an-naum khairum minas solat. Orang tukar tidurlah. Tidur lebih baik pada sembahyang. Maka itu siapa? Ketika mana Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina melaungkan azan, tiba-tiba Sayyidina Bilal tambah as-salatu khairum minan naum. Maka Rasulullah tanya, apa yang kamu tambah? Saya tambah, ya Rasulullah, as-salatu khairum minan naum. Rasulullah mengatakan, kamu telah melakukan kebaikan. Yang kita Bilal itu, muazzin itu yang melakukan as-salatu khairum minan naum itu ambil daripada Bilal ibn Rabah. Yang Bilal itu azan 2 kali itu ambil daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Yang sembahyang tarawih 20 rakaat itu ambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka ini semua sahabat, mana-mana mengikut sahabat tidak akan sesat. Maka bayanglah 20 rakaat tidak salah, nak buat 8 tidak salah. Yang salah tak buat. Apa ni 20, apa ni 8, dah buat apa? Dah buat langsung. Mu yang salah. Maka berlakulah zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal sembahyang tarawih. Awal-awal sembahyang tarawih ini seperti biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lepas daripada sembahyang Isya, Rasulullah masuk dalam rumah dia. Maka sahabat pun sembahyang sunat seperti mana biasa. Maka lepas habis sembahyang sunat sudah habis, maka sahabat pun baliklah. Maka ada sahabat yang tak balik, asyik nak berzikir lah, nak baca Quran. Sahabat ini ahli zikir, ahli Quran, maka dia baca. Ada yang balik nak baca di rumah dengan anak isteri. Sudah Isyak boleh tak saya nak minta panjang sikit? Boleh tak? Ya? Kita berhenti pukul 12 malam boleh? Boleh. Jadi nak tunggu lah 12 malam saya nak balik lagi. Pukul 10, pukul 9 saya balik lah. Baik. Maka dalam keadaan macam itu, bila Rasulullah masuk dalam rumah, sahabat ni ada yang tunggu dan sebahagian besar sudah balik. Bila sebahagian besar sudah balik, tiba-tiba Rasulullah keluar. Bila Rasulullah keluar, Rasulullah ajak sembahyang as-salatu jami'ah, ajak sembahyang jemaah ramai-ramai. Yang kata 8 rakaat tadi. Sembahyanglah sahabat. Jadi bila sembahyang sahabat gembira, sahabat Allah nasib baik tak balik. Kalau balik tak dapatlah sembahyang dengan Rasulullah, maka dia pun sembahyanglah. Lepas dia sembahyang, pagi besok diberitahu pada sahabat yang tidak hadir. Semalam, kata malam tadi saya sembahyang dengan Rasulullah. Oh, rugi mudah rugi. Tu bahasa Terengganu tu. Rugi sungguh mudah rugi. Lalu dalam keadaan macam itu, sahabat yang tak pergi, Allah, kalau aku tahu aku tunggu juga. Aku tak tahu. Kalau macam ni malam ni aku nak tunggulah. Ada juga sahabat kok malam tak ada ke malam ni, tak dah. Mana tak ada dah.
Jadi bila ada sebahagian sahabat kata malam ni nak tunggu, malam ada kata mungkin semalaman saja, maka malam yang kedua Nabi sembahyang, lepas Nabi sembahyang seperti biasa Nabi masuk, sahabat tunggu, yang semalam tak ada tunggu juga. Yang kata malam tadi je, dia pun balik. Dia balik, tiba-tiba keluar Rasulullah sembahyang. Apa yang Rasulullah tengok? Malam kedua lebih ramai pada malam pertama. Sebab apa? Malam tu yang ada yang tak dapat tahu dia mari. Besok kan pagi tu orang pun cerita, oh wah begitu Rasulullah keluar. Ya, kalau malam ni saya nak tunggulah. Itu pun ada lagi sahabat, kok 2 malam kot, ada 2 malam tu lah. Maka bila sahaja je lepas isyak, seperti biasa Rasulullah masuk, Rasulullah keluar, tengok malam ketiga lebih ramai daripada malam kedua. Esok akan cerita sahih Rasulullah akan keluar tiap malam. Oh, kalau gitu memang nak tunggu lah. Pakai nak tunggu belakang tambah balik lah. Maka malam keempat mereka tunggu ramai-ramai, Nabi tak keluar pas sudah. Mana ni tak keluar ni? Tunggu tak keluar. Tunggu tak keluar. Puas-puas tunggu balik lah, ngatur mata balik. Kau 1, kau 2 ada balik. Ada tunggu sampai ke pagi, biar kalau Rasulullah nak subuh lele bangun pun mari pun tak apa. Nak kau mayang Rasulullah. Tak mari pas sudah mari main subuh. Esok kan sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tunggu juga Rasulullah. Tak apa, capu-capu bahasa Terengganu tak apa. Kami tunggu juga Rasulullah. Rasulullah tak mari sabar. Tak mari. Rasulullah mengatakan bahawa aku tidak mau memberatkan kepada umat aku. Kalau Rasulullah mari setiap malam, tarawih jadi wajib, tarawih jadi mari, oh susah hatilah dekat bazar Ramadan nak jual kuana gitu. Lagi semayang, kena semayang jadi wajib, tapi sunat sahaja. Maka sahabat begitu, semakin hari semakin ramai, lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir. Apa yang berlaku di sini, di sana, di mana-mana, di kampung saya, di mana-mana, malam pertama ramai, penuh masjid. Saya tak tahu dia keluar daripada mana, boleh jadi celah-celah pokok keluar, gum lebih. Mari. Mana pernah ni? Siapa tak muat dah? Pada awal-awal. Lepas tu kau kurang. 10 malam terakhir jadi tak ramai. Ke sini tak? Tak sama je. Inilah masalah yang kita hadapi. Ini masalah yang kita hadapi, berbeza dengan zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semakin akhir semakin kuat, semakin ramai, kita semakin akhir semakin kurang. Maka ingat, yang pertama kita kena faham dan kena bawa kepada ahli keluarga kita, jiran-jiran sahabat handai kita kena faham 10 yang pertama itu rahmat daripada Allah. Allah Taala pandang kita dengan kebaikan, Allah Taala naikkan darjat, Allah Taala tambahkan pahala, Allah Taala beri kebaikan. Dan 10 yang kedua, keampunan daripada Allah. Tidak maukah kita keampunan daripada Allah Ta'ala? Sedangkan Nabi Adam AS bertaubat bersungguh-sungguh, menangis kepada Allah Ta'ala, ingin keampunan daripada Allah. Kita berada di bulan Ramadan dengan melakukan ibadat, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sampai kepada 10 malam yang terakhir, Allah Ta'ala memberi kelebihan yang begitu luar biasa, yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka pada 10 malam yang terakhir, Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, wahai hamba aku telah memberi tawaran yang begitu hebat kepada kamu. Kenapa kamu lari daripada mengambil tawaran aku? Kamu mengejar tawaran makhlukku, kamu mengejar tawaran dunia yang sedikit sahaja daripada mengambil tawaran yang ditawar oleh aku, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita lari 10 malam terakhir? Tolong beritahu ahli keluarga, tolong beritahu sahabat, tolong beritahu kepada jiran tetangga, tolong ajak keluarga 10 malam terakhir, tolong ajak keluarga 10 malam terakhir bangun malam, buat ibadat, jangan rehat, biar kita nak rehat nanti di dalam syurga Allah. Ini kena ada, mesti kita kena bawa mesej ini. Kalau tidak, kita boleh tengok begitulah masyarakat kita. 10 malam terakhir sahabat menangis bila dapat 10 malam terakhir, masuk malam tu, alhamdulillah Allah Taala bagi kehidupan lagi. Takut satu Ramadan dah fikir dah 10 malam yang terakhir. Dan 10 malam terakhir itu ada satu malam yang dipanggil malam Qadar, ataupun kita panggil malam Lailatul Qadar. Tahukah kita bagaimana Rasulullah nak mendapatkan malam Lailatul Qadar?
Rasulullah mendapat malam Lailatul Qadar dengan tangisan air mata. Bukan senang-senang, tidak. Baru ni bulan Isra Mi'raj. Nak dapat Isra Mi'raj dengan macam-macam, kena lepas batu lah, suami apa ni, isteri meninggal, bapa saudara meninggal. Sedih Nabi. Allah Ta'ala beri Isra Mi'raj, dapat hadiah pada umat. Apa hari ni kita semayang. Di bulan Ramadan dapat lagi Lailatul Qadar. Untuk Rasulullah tak dapat Lailatul Qadar pun, Rasulullah insan yang mulia, tapi Rasulullah menangis mengingatkan umat dia ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita mengenai pemuda Bani Israel. Pemuda Bani Israel, Allah Ta'ala cerita mengatakan bahawa ada seorang pemuda Bani Israel, sekadar dia hanya bahagian dia fisabilillah, perang fisabilillah, 80 tahun lebih pahala dia. Dia pikul senjata 80 tahun lebih, 1000 bulan dia pikul senjata. Maknanya dia berjihad, dan pahala berjihad ni pahala yang besar pahala. Maka Rasulullah menangis. Allah Ta'ala tanya, wahai Muhammad, ya Muhammad, limaza tabki? Wahai Muhammad, kenapa kau menangis? Aku menangis ya Allah kerana aku ingat umat aku. Kenapa? Kerana aku fikirkan, kalaulah pemuda Bani Israel itu dapat pahala jihad fisabilillah 80 tahun ataupun 1000 bulan, dia dapat pahala, bagaimana umat aku yang umur pendek dapat pahala sebagaimana pemuda Bani Israel? Nabi menangis, inginkan Allah Ta'ala beri kelebihan kepada umat Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hai Muhammad, kami turunkan kepada engkau malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu tak wahai Muhammad, malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala mendatangkan perkataan khairun min. Siapa yang belajar bahasa Arab, lebih baik dari. As-salatu khairum minan naum. Khairun min, sembahyang lebih baik daripada tidur. Adakah sembahyang itu sama nilainya yang tidur? Tak sama. Sembahyang lebih, bermakna malam qadar bukan sama 1000 bulan, lebih baik pada 1000 bulan. Ini kata Al-Imam Mujahid mengatakan tafsiran khairun min alfi syahr itu lebih baik pada 1000 bulan, bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Mampu kita berdiri 1000 bulan? Mampu? Cuba kita sembahyang tarawih 20 rakaat. Siapa yang tak belebel, tak marah ke tak imam baca panjang? Baru angkat takbir, Allahu Akbar, 18 lagi. Allahu Akbar, 16 lagi. Bila nak okey? Lepas pada ni tabah malah aku lapang. Maknanya lepas pada tu akhirnya tak iman nak rokok lela, barulah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, rokok. Dia pun rokok, dapat rehat shortcut. Dapat rehat sikit. Lemah iman kita, lemah iman. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa malam qadar ini dapat beribadat 80 tahun lebih seolah-olah kita berdiri. Maka dikatakan bahawa 10 malam yang terakhir itu bangun, tolong gerak isteri, tolong gerak anak, tolong gerak sahabat-sahabat, tolong beritahu pada sahabat, bangun, hidupkan 10 malam yang terakhir. Layak kita menangis kalau sebelum pada ini kita meninggalkan 10 malam terakhir. Dengan malam 10 malam yang terakhir itu kita nak nilai dengan apa? Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, dia terlewat sembahyang dengan Nabi. Nabi sembahyang, dia angkat takbir, Nabi rokok, dia pun rokok, dia tak baca Fatihah, dia terus rokok. Dia terlewat itu sahaja. Selepas dia sembahyang, dia pergi ambil harta dia, dia infak fisabilillah, dia ambil unta dia, dia infak fisabilillah, dia jumpa dia punya hamba dia, infak fisabilillah, dia merdekakan semua. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah menginfakkan harta saya yang begitu banyak, dan dengan unta-unta saya infak, dan dengan hamba saya merdekakan, saya nak tampung pahala saya yang kurang sembahyang Nabi tadi. Boleh tak saya tampung? Rasulullah SAW kata, hai Abdul Rahman, seandainya engkau mempunyai dunia dan segala isinya, kamu infak fisabilillah, tidak akan sama dengan sembahyang kamu yang lewat tadi. Dah kalau kita tak bangun malam, hak lepas-lepas tak ada arah lah, rugi sangat-sangat. Menangis, patutnya boleh menangis lah. Kereta kita hilang 1 juta, nangis. Bukan 1 juta rupiah, 1 juta Malaysia. Menangis, hilang. Tapi kita hilang Lailatul Qadar sebelum ni kita tak cara.
Ada orang jumpa saya, Ustaz, 21 saya bangun, 22 tidur, 23 bangun, 24 tidur, 25. Bapa buat macam tu? Sebab malam ganjil. Saya kata ke dia, Lailatul Qadar bukan cabutan bertuah. Orang pun kata 23. Kena. Apa kena? Malam tu saya bangun, kena sekarang. Saya kata ini bukan Lailatul Qadar, bukan cabutan bertuah. Ini hadiah. Kalau begitu kamu hamba kepada Lailatul Qadar, kamu bukan hamba pada Allah. Teruskan 10 malam terakhir itu bangun. Teruskan 10 malam terakhir itu bangun. Malam 20 ke 21, 22, 23 sampai ke akhirnya. Dulu saya beritahu isteri saya, dulu biasa-biasa dulu malam-malam raya, dekat-dekat raya, buat apa? Buat kuih. Saya buat kuih, kita bangun. Dah kuih, kita beli kedai sudah. Beli. Yang paling penting bangun, buat ibadat sampai ke pagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah orang yang beribadat sampai terbit fajar. Maka ketika itu orang yang melakukan amal ibadat diampunkan segala dosa, dinaikkan darjat, diberi pahala yang begitu besar. Kalau kita mati tahun itu sempat Lailatul Qadar, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Maka azam dalam hati kita, kalau boleh tidak mahu lagi lepas malam Lailatul Qadar, dan kalau boleh bermula daripada mayang isyak dan tarawih, 10 malam yang terakhir yang dengar kuliah malam ini, jangan tidak ada 10 malam yang terakhir. Maknanya insya-Allah boleh tak ni? Boleh jadi ingatan itu bukan kepada jemaah, kepada diri saya sendiri, dan seterusnya kepada jemaah. Moga-moga nanti kita bangun malam 10 malam yang kita terakhir itu, nanti kita jumpa di syurga. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa jemaah sekalian, dan moga-moga Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati kita untuk membuat persiapan untuk melakukan ibadat di bulan Ramadan. Jadi saya pesan diri saya, jemaah, sekarang sudah start baca Quran, sekarang sudah start berzikir, sekarang sudah start kita ini nak sibukkan diri kita kepada Allah. Kemudian kalau mana-mana yang belum selesai lagi, boleh selesaikan. Pakaian-pakaian anak-anak untuk raya, selesaikan sekarang. Jangan selesai bulan Ramadan, ganggu kita. Selesaikan sekarang. Beli habis pakaian, anak sepasang, mak 3 pasang. Maknanya beli banyak-banyak, lepas pada itu tumpu amal ibadat betul-betul. InsyaAllah di bulan Ramadan jangan lagi sibuk dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf sikit, ambil masa panjang sikit. Semoga Allah Taala beri kebaikan, dan saya nak tutup majlis ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu ya Allah, betapa lemahnya kami melawan hawa nafsu kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dalam melakukan ibadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami di bulan Syaban ini, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Berilah kebaikan kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Jadikan Ramadan kami awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan tulislah nama-nama kami ya Allah, muslimin muslimat dan ahli keluarga kami ya Allah, di kalangan orang yang mendapat kelepasan daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, apabila kami datang ke sini ya Allah, kami banyak dosa. Kami mohon padamu, bila kami keluar daripada masjid ini, dosa-dosa kami diampunkan oleh-Mu ya Allah. Maksiat yang kami tidak mampu tinggal dapat ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mempunyai hajat ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, sesiapa yang sakit di kalangan kami ataupun di kalangan ahli keluarga kami ya Allah, Engkau sembuhkanlah dia ya Allah. Sesiapa yang sempit rezeki, Engkau luaskanlah ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kami takut dan meninggalkan maksiat terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hati kami ada dunia, makhluk, nafsu, syaitan ya Allah. Buangkanlah keempat-empat ini, masukkan di dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami banyak kelalaian terhadap-Mu. Engkau telah memberi nikmat kepada kami, dengan nikmat ini kami melakukan maksiat ya Allah. Mata kami melihat perkara haram ya Allah, lidah kami bercakap perkara mungkar ya Allah, telinga kami mendengar perkara yang melalaikan ya Allah, tangan kami dan kaki kami ya Allah melakukan maksiat ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, peliharalah anggota kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapat kerahmatan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami munafik ya Allah, jangan Kau jadikan kami fasik ya Allah, jangan Kau memandang kami dengan pandangan kemukaan ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang kepadamu, kepada kami ya Allah. Akhirkanlah kalimah kami dengan kalimah la ilaha illallah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jauhkanlah kami daripada azab kuburmu ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur kami satu jurang daripada jurang neraka ya Allah, jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga ya Allah. Beratkanlah timbangan kebaikan kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat minum air telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, pada mahsyar begitu dahsyat ya Allah, manusia berada dalam ketakutan ya Allah, memikirkan tentang dosa masing-masing ya Allah. Bagaimana keadaan kami yang banyak dosa ini ya Allah, bagaimana keadaan kami yang penuh dengan kehinaan ini ya Allah. Selamatkanlah kami ketika di padang mahsyar nanti ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan para nabi-Mu, siddiqin, syuhada dan juga salihin ya Allah ya Tuhan kami. Titian siratal mustaqim amat dahsyat, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Bagaimana kami ingin melintasinya ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ketika titian siratal mustaqim ya Allah, tolonglah kami ketika titian siratal mustaqim. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah yang berada dalam masjid ini dan ahli keluarga kami ya Allah mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.